Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan, iaitu tajuk khusus Darbul Hisar ala Amirul Mukminin Uthman wa Qatl. Itu tajuk berkenaan dengan kepungan oleh pemberontak terhadap Amirul Mukminin Uthman dan pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi ini tajuk khusus lah. Jadi pada minggu sebelum ini kita telah bincang sebahagian, itu bagaimana Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi dalam kitab dia Al-Awasim min Al-Qawasim, beliau menyebutkan bagaimana gambaran berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan itu. Yang mana Qadhi Abu Bakr telah menyebutkan bahawa pemberontak yang terdiri daripada tentera-tentera Sabaiyah ini, sama ada daripada Kufah, daripada Mesir dan beberapa buah kawasan lain, setelah mereka bertemu dengan sahabat, cuba mempengaruhi sahabat. Misalnya antara yang terakhir yang mereka temui adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila mana Sayyidina Ali memberikan jawapan menyokong Sayyidina Uthman, maka golongan pemberontak ini selepas daripada itu mereka tak jumpa sahabat. Mereka terus pergi cari Sayyidina Uthman. Bila mana mereka gagal mempengaruhi sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka fikir tak ada lah. Kalau kita nak guna nama sahabat, maksudnya supaya tercatat dalam sejarah bahawa sahabatlah yang mengepalai pemberontakan membunuh Sayyidina Uthman. Gagal, perkara itu gagal mereka buat. Akhir sekali mereka pergi sendiri untuk membunuh Sayyidina Uthman. Dan dalam satu riwayat sebut 20,000 lebih turun 20,000 lebih tentera turun nak bunuh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dalam situasi ini sebenarnya banyak sangat berlaku fitnah. Dalam buku-buku yang dicatatkan oleh ulama terlalu banyak berlaku fitnah, sehingga masyarakat yang berada di zaman itu, sama ada sahabat sendiri ataupun tabi'in, kadang-kadang berlaku kekeliruan kerana suasana itu terlalu banyak timbul fitnah yang disebut sebagai surat-surat layan, surat-surat yang disebarkan, yang kononnya sahabat-sahabat besar termasuklah Sayyidina Ali sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, yang menulis surat kepada masyarakat supaya bangkit memberontak menentang kerajaan Uthman pada waktu itu. Jadi terlalu banyak berlaku. Jadi gambarkanlah hadirin dan hadirat, pada zaman itu, zaman manusia yang dari segi nilai intelek pun kita tidak seperti kita sekarang. Sekarang ni pun sebenarnya dalam keadaan orang cerdik ni pun fitnah ni termakai juga melalui media, kita kata alternatif ni, melalui internet dan sebagainya. Banyak mana kita tengok fakta-fakta yang nyata tidak betul, tapi oleh kerana perkara ni mudah tersebar, dan kita pun kena ingatlah, kena faham bahawa masyarakat ini ramai yang tidak mempunyai pertimbangan yang seimbang lah dalam menilai, menapis setiap berita yang sampai kepada mereka. Perkara itu kita kena terima dalam apa sahaja. Umumnya masyarakat ni tidak rasional dalam bab. Kamu kalau saya dia tak kira dah asalkan maklumat ni sampai. Kadang-kadang
dia boleh forward maklumat tu, dia rasa itu satu kepuasan lah bagi dia. Jadi kita kena beringat, janganlah kita menjadi penyebar kepada maklumat-maklumat yang tidak benar. Lebih-lebih lagi sekiranya maklumat itu adalah maklumat yang menyentuh perkara-perkara sensitif, yang menyebabkan buruk nama individu, golongan-golongan tertentu dan sebagainya. Sebenarnya umat Islam ni, kalau dia berpegang teguh dengan Quran dan hadis, insya-Allah hidup dia akan terkawal. Misalnya dalam bab penyebaran maklumat ni, banyak hadis Nabi sebut sebenarnya. Kalau kita mengaji molek, kita hayati, kita amalkan. Misalnya hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi kata mudah, paling minimal untuk kita kata seorang itu kadzib, pembohong, bohong, bukan dajjal, bukan dajjal, bukan kadzab, kadzib, maknanya dia tu bohong. Boleh dah kita nak kata dia tu bohong, walaupun tidak pembohong besar, iaitu dia akan sebar ke setiap maklumat yang sampai kepada dia. Cuba bayangkan sekarang dengan sistem, kita kata internet sekarang ni, sistem komunikasi canggih lah ni, dengan Twitternya, dengan FB-nya, WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, banyak saluran-saluran alternatif untuk disebarkan maklumat. Jadi maklumat ni bergerak ni terlalu cepat. Sepatutnya umat Islam dia kena beringat. Dia kena beringat kau. Jadi janganlah apa yang kita baca tu dah, kalau kita tu sebarlah. Cukup banyak maklumat yang tak betul. Jadi perkara ini berlaku di zaman Sayyidina Uthman ni. Baiklah, saya nak sebut beberapa riwayat sebagai tambahan. Misalnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun pernah bertemu dengan Uthman pada hari dia nak kena bunuh tu, pada hari tragedi itu. Yang mana Zaid bin Thabit sebut pada Sayyidina Uthman bahawa kalangan Ansar ada di pintu rumah kamu, wahai di rumah tuan, wahai khalifah. Tuan, mereka mahu tuan mengarahkan supaya kami serang ataupun mempertahankan tuan. Jadi golongan Ansar pernah menawarkan untuk serang, untuk serang golongan pemberontak. 2 kali dia minta. Jadi Pokok Ansar hantar Zaid bin Thabit bertemu dengan Sayyidina Uthman, supaya Sayyidina Uthman mengeluarkan arahan supaya golongan Ansar, umat Islam yang berada di Madinah tu, untuk serang pemberontak ini. 2 kali minta izin daripada Sayyidina Uthman, minta Sayyidina Uthman keluar arahan. Apa jawab Sayyidina Uthman ibn Affan? Qala Uthman, la hajata li bidzalika, kaffu. Sayyidina Uthman kata, aku tak perlu. Kamu tahanlah diri kamu, jangan kamu bertindak di luar daripada arahanku. Aku tidak perlu pada itu. Sehingga Abu Hurairah sendiri pada hari itu pun sanggup menyatakan kesetiaan dia kepada khalifah pada waktu itu untuk mempertahankan khalifah. Dan dia sebut juga bahawa dia sanggup nak tunggu arahan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi hak ni riwayat ni banyak. Saya cek dalam kitab mana riwayat ni memang banyak lah disebut gitu. Baik. Ramai lagi sahabat-sahabat lain, bukan Zaid saja, bukan Abu Hurairah saja. Anak-anak Sayyidina Ali semua pakat pergi. Tapi Sayyidina Uthman tidak benarkan. Bahkan Sayyidina Uthman mengarahkan supaya anak-anak sahabat, tokoh-tokoh besar sahabat dan anak-anak sahabat, supaya mereka meletakkan senjata dan keluar daripada rumah dia. Dan Sayyidina Uthman tetap tinggal di rumah dia, dia tak lari. Baik. Ada dalam riwayat disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, riwayat daripada Muslim, iaitu daripada Abi Sa'id, ada disebutkan. Ini perkara ini, cerita ni sahih sebab perawi-perawi dia semuanya perawi thiqah. Apa yang disebut? Dalam riwayat berkenaan menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman pada hari dia hendak dibunuh itu, dia telah bermimpi. Dia telah bermimpi
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu waktu esok itu dia kena bunuh. Malam itu dia bermimpi. Nabi kata, in syi'ta nasartuka atau tufattiru indana al-lailah. Ini hadis ringkahan. Ada hadis yang detail saya akan sebutkan. Jadi Nabi tanya dia dalam mimpi, kalau engkau nak, aku akan tolong engkau, ataupun besok kita akan mana berada di waktu pagi bersama-sama, mana di alam barzakh. Baik, itu satu riwayat. Dalam riwayat lain mengikut ulama, perawinya warijaluhuma thiqah, perawinya thiqah. Misalnya riwayat dalam kitab Majma'uz Zawaid, riwayat daripada Muslim, iaitu Abi Sa'id, dia ni hamba yang dibebaskan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia sebut, kata Muslim, dia ni hamba, kemudian dia dibebaskan. Maknanya dibebaskan, maksudnya dia dibeli oleh Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Uthman bebaskan. Baik, dia sebut, dia kata Sayyidina Uthman ini, pada hari dia nak kena bunuh tu, ada malam dia bertemu Rasulullah. Pada pagi tu, pada hari dia kena bunuh tu, dia telah memerdekakan 20 orang hamba. Maknanya Sayyidina Uthman dia nak mengakhiri hidup dia tu dengan sedekah. Kerana hadis banyak sedekah yang paling besar ni, beli hamba, merdeka hamba. Itu sedekah paling besar, antara sedekah besar. Jadi Sayyidina Uthman membelanjakan duit dia sendiri untuk beli 20 orang hamba. Kemudian dia pakaikan pakaian yang lengkap pada hamba. Sebab hamba ni biasanya pakai pakaian lebih kurang je. Sayyidina Uthman beli hamba 20 orang hamba, kemudian dia merdekakan, dia pakaikan pakaian yang lengkap lah pada hamba itu. Yang mana hamba itu tidak pernah pakai pakaian, sama ada zaman jahiliah atau selepas Islam, dengan pakaian yang comel pada hari itu. Tapi Sayyidina Uthman lengkapkan pakaian mereka dengan cantik. Dan Sayyidina Uthman berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah fil manam wa Abu Bakr wa Umar faqalu li isbir fa innaka tufattiru indana al-qabilah. Thumma da'a bi mashaf fanasharahu bayna yadayhi faqutila wa huwa bayna yadayhi. Rawahu Abdullah wa Abu Ya'la fil Kabir wa rijaluhuma thiqatun. Sayyidina Uthman menyebutkan pada hari dia kena bunuh tu, selepas dia memerdekakan 20 orang hamba, dia kata, sesungguhnya saya telah bermimpi bertemu Rasulullah malam kelmari. Dia sebut itu. Dan pada waktu dia bermimpi itu, bukan Rasulullah saja ada bersama Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Jadi dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sekali dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ada belaka. Dan meninggal mati dah. Mereka berkata, siapa dia? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata kepada saya dalam mimpi itu, isbir, sabarlah. Nabi, 3 orang sahabat ni, iaitu 3 orang ni, iaitu Nabi dan 2 orang sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia berkata kepada Sayyidina Uthman dalam mimpi itu, isbir, sabarlah. Sesungguhnya engkau mana engkau akan berpagi bersama kami. Mana pagi esok ke lah. Soal kalau kita tak apalah, pagi esok kita pakai nasi lauk sekali. Tu baru kita nampak molek sikit kita ni. Gitu. Jadi mimpi gitu. Kemudian Sayyidina Uthman minta supaya dibawakan kepada dia mushaf, yakni Al-Quran. Dia buka, dia pegang Quran dan dia baca Quran. Dalam riwayat lain sebut dia baca Quran. Ketika dia sedang baca Quran itulah, maka dia dibunuh pada waktu itu. Dalam setengah riwayat kata Syekh, mana golongan pemberontak ni, pokok Sabaiyah ni pokok Syiah lah. Dia masuk melalui bumbung atas. Jadi waktu tu khilaf lah. Ada dari riwayat kata, jadi setengah ulama kata tidak khilaf. Sebab dia masuk belakang. Sebab masa tu kepung tu 20,000 lebih. Kepung rumah Sayyidina Uthman ibn Affan 20,000 lebih dalam satu riwayat. Sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu tak sampai 5,000. Ketika dia dibunuh, Al-Quran masih lagi berada di tangan dia. Dalam riwayat lain sebut, darah tu, ngecik darah tu kena di lembaran ketika dia baca. Mana Quran ada di tangan masa dia dibunuh. Dan perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah perawi yang thiqah. Ini cerita tentang Sayyidina Uthman lah.
Dalam riwayat yang sahih juga disebutkan bahawa yang membunuh Sayyidina Uthman itu adalah golongan-golongan kemacar daripada penduduk Mesir. Bukan orang-orang intelijen, orang min Alash, illa Alash min ahli Mesir. Dia bunuh tu puan-puan dia orang, memang dalam kitab mana kita, kalau hak bunuh Sayyidina Uthman memang orang-orang jauh, pokok kemacar. Setelah kata bahawa Hamakah ni orang tak erti nak akhir apa tak ni. Dia gerak ke apa tu. Jadi pemimpin dia ada cara dia nak memanipulasi semangat manusia. Dia nak kontrol, dia ada cara dia. Yang mana dalam riwayat sahih juga disebut ketika Sayyidina Uthman dibunuh, maka darah, kita kata darah tu memancat, ngecik kena mushaf yang dia baca. Dia baca ayat mana, siapa pun disebut. Ada disebut dari riwayat dalam kitab Majma'uz Zawaid, yang mana perawi dia siqah. Ni ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Ni saya petik dalam kitab lain dia sebut ni. Sebab ni dia tak ayat mananya. Jadi kita boleh rujuk dalam kitab. Sampai begitu sekali maknanya cerita ni masyhur dia. Ayat mana? Ayat surah Al-Baqarah ayat 137. Ada boleh rujuklah. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Tu dia baca ayat tu. Cuma sini dia sebut dalam komentar, dia kata dia sebut ni bahasa sastra lah. Dia kata darah itu masih ada lagi pada ayat tu sampai ke hari ini. Maksud ni bahasa nak menaikkan semangat. Mana umat Islam bila dia baca dia kena inilah jasa Syiah dalam nak merosakkan Islam. Bila sampai itu kita ingat sinilah ayat yang mengecik darah Uthman ketika dia dibunuh oleh kelompok Syiah Sabaiyah. Sebab tu Tuhan dia kata fa innaha baqiyatun ma hakat ila al-an. Darah tu masih ada sampai hari. Cuma umat Islam tak ingat. Sebab dia tengok dalam Quran dia tak ada darah. Tapi umat Islam yang tahu cerita ni, bila dia baca surah Al-Baqarah ayat 137 ni, dia kena ingat inilah ayat yang Sayyidina Uthman baca ketika dia ditikar, dia dibunuh. Misalnya dalam kitab lain juga Qadi Abu Bakr diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, ni kaitan dengan cerita Sayyidina Uthman dibunuh. Kata Aisyah kata, ghadabtu lakum min as-sawt wa la aghdabu li Uthman min as-sayf. Aku marah kepada kamu dengan menggunakan cemeti atau rotan, dan aku tidak marah kepada Uthman dengan menggunakan pedang. Kalau aku marah kamu pun sekadar rotan ya. Sebab dia ummul mukminin, dia boleh kecek. Sebab dia ibu orang Islam. Mana seorang ibu kalau marah kepada anak ni tak, dia akan guna rotan. Aku marah pada Sayyidina Uthman, aku tak guna rotan, aku tak guna pedang. Maknanya Aisyah nak sebut sini bahawa ada sesuatu yang dia tidak setuju dengan Sayyidina Uthman. Itu perkara biasa. Tak ada pelik sikit apa tu. Berlaku perbezaan pendapat, percanggahan pendapat, berlaku bertegang urat leher kata dah, itu perkara biasa. Bukan kalau tak ada hak tu pelik-pelik. Tak ada hak tu pelik, robok tu. Kalau tak ada hak tu ikut belakang tak. Sahabat ni dia hidup akal dia. Jiwa dia hidup. Dia merdeka jiwa. Dia akan tegur, dia akan kritik, itu perkara biasa. Bahkan Sayyidina Umar dia kata kalau tak ada orang tegur dia akan musnah. Dia nak rakyat dia ni mesti rakyat yang kritis, yang boleh tegur, yang boleh kritik dia. Kalau tidak, kerajaan ni dia akan jadi galik lah. Dia akan jadi mana tidak ingat, lupa diri kalau rakyat tu tidak cerdik. Sahabat ni dia tidak lagu sebab dia didik zaman Nabi pun itu. Sebab Nabi pun buka peluang pada sahabat dia, kalau ada tak faham, ada nak beri pendapat, Nabi buka seluas-luas. Sebab tu sahabat dia pun mana kritik Nabi itu dengan maksud kritikan yang membina ada. Dalam peperangan pun ada. Tapi sahabat ni dia cuma lah, dia kata Rasulullah buat ni adakah wahyu daripada Allah ke pandangan peribadi. Kalau Nabi kata pandangan peribadi, dia kata dia pun ada pandangan dia juga. Rasulullah kata kemukakan. Itu biasa.
sahabat. Tapi dengan cara yang beradab. Kata Aisyah lagi, kamu berbaik-baik dengan dia. Ni Aisyah sebut ni kepada orang-orang hak ni lah pemberontak. Sebab mereka ini bermuka-muka, ni sebenarnya munafik. Duduk di Madinah ni perempuan ni. Lama mana dia mari Madinah? Dia gini, dia turun bila kita kata 20,000. Dia bukan turun 20,000. Tidak. Dia memenuhi Madinah tu lama. Jadi waktu turun hari ni nampak tak ramai, tapi dia bergabung di Madinah. Ini mengikut riwayat. Bahkan Abdullah ibn Sabah tu, dia duduk situ lama dah. Dia mari tu lama tu, masa selama mana tidak disebut. Tetapi hak mula-mula mari, hak balik tu dia tak balik. Dia mula-mula mari, kemudian dia mutu balik. Satu kelompok tu balik pula. Lepas tu mari pula. Jadi hak tinggal di Madinah ni memang ramai. Itu jadi dia bergabung di Madinah. Jadi Aisyah kata, kamu berbaik-baik dengan Uthman sehingga kamu tinggalkan dia, kamu biarkan dia seperti seolah-olah bekas yang bersih, berkilat-kilat. Maknanya kamu puji dia, kamu gosok dia. Sehingga kalau orang tengok, orang kata inilah pengikut yang setia. Ni cara pokok munafik orang hijau. Jangan tiba main nampak sokong-sokong pun. Dia tunggu masa ya. Dan kamu basuh dia. Kalau dia tu bagaikan kain, kamu basuh sehingga cuci kain itu. Kathaubil munaqqi min ad-danas thumma qataltumuh. Sayyidina Uthman ni bagaikan kain yang sangat bersih, yang tidak ada sedikit pun daki. Siapa dia yang bersih dia tu? Kamu lah. Sayyidina Uthman puji, Sayyidina Uthman gini, Sayyidina Uthman bagus. Qataltum thumma qataltumuh, kemudian kamu bunuh dia. Ini Aisyah tujukan, Sayyidatina Aisyah tujukan kepada golongan-golongan pengampu ni. Yang duk puji, yang duk puja Sayyidina Uthman. Kata Masruq, ni seorang tabi'in besar, ahadu a'immatit tabi'in. Kata Masruq, dia kata, Masruq dia pernah tanya Aisyah. Dia kata Masruq, betulkah puan yang menulis surat kepada masyarakat, kepada orang ramai, yang memerintahkan supaya mereka keluar memberontak, memerangi Sayyidina Uthman ibn Affan? Wa qalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, walladhi amana bihil mu'minun wa kafara bihil kafirun ma katabtu ilaihim sawadan fi bayad. Qala al-Amash fakanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha. Bila Masruq tanya Aisyah begitu, Aisyah kata, demi Tuhan yang mana orang beriman kepadanya, dan demi Tuhan yang mana orang kafir kufur kepadanya, telah kufur kepadanya oleh orang kafir. Mana Tuhan Allah lah. Aku tidak pernah tulis kepada masyarakat dengan menghitamkan yang putih. Mana aku tidak pernah tulis juga yang menghitamkan sejarah putih umat Islam. Mana Aisyah sebut dah, mana sejarah ni akan dikenal sampai kiamat, akan diteliti, akan disebut oleh umat Islam sampai hari kiamat. Kerana Sayyidina Uthman itu kedudukan dia sangat tinggi. Kata Amash ni tabi'in besar juga. Amash ni hebat. Amash ni walaupun adalah kritikan, kata dia mudallis, dia ni perawi, dan dia ni seorang faqih, seorang yang hebat. Ulama kata dia ni berasal lahir, dia dilahirkan Mu'jan oleh Tabrastan, wilayah Rusia. Dia tu memang kita baca-baca, kita tak ada soal apa orang Melayu masa tu. Tak ada. Tapi pokoknya ada. Maknanya dia ni maju lama dah. Tabrastan dia. Kata dia ni hamba. Dia ni hamba yang dibebaskan. Tetapi itulah ulama sebut tentang dia. Nabi pernah sebut dalam hadis Nabi kata akan datang Islam ni akan naik kerana golongan-golongan hamba ni, golongan-golongan yang hina ni. Dia akan naik, dia satu ketika naik dengan apa? Naik dengan ilmu. Oleh kerana dia ni alim, dia ni mengaji. Siapa dia minta dengan tuan dia? Ni Amash, ketika dia hamba, dia kata, boleh ke kalau saya jumpa orang mari jumpa saya, atau saya jumpa orang, saya minta nak mengaji dengan dia, boleh? Saya nak tanya tuan dia, tak apa, boleh. Mana setiap kali jumpa orang, dia akan tanya. Tu cara dia mengaji masa dia jadi hamba. Kemudian dia dibebaskan, kemudian dia cari ilmu. Siapa jadi alim, tercatat nama dalam sejarah. Ingat mudah kalau orang nak sebut nama kita dalam buku.
Dia ada latar belakang orang sebut nama ni. Ahmad ni dalam kitab mana apa ada nama dia. Kita ni tak ada orang sebut nama sebut agak dia. Ya. Asal tu dia, tapi asal dia ni hamba. Bayangkanlah. Nak boleh tercatat nama dalam sejarah sebagai orang ambil kata-kata dia. Ni waqala al-Amash. Amash berkata, nak boleh orang sebut gitu tu tak? Ingat senang kau. Kita fahmati orang tak sebut. Kau uduh-uduh tak ada lah orang sebut. Nak ayatnya tinggi ke. Dia kata mana? Dia kata para sahabat yakin bahawa surat yang mengatakan Aisyah surat yang mengatakan Aisyah minta supaya rakyat memberontak, surat tu sebenarnya surat palsu yang ditulis atas nama Aisyah. Sebenarnya Aisyah tidak pernah tulis surat gitu. Ini gambaran betapa musnahnya dia punya keadaan pada waktu itu dari segi politik dan sebagainya. Fitnah yang begitu besar, berat fitnah pada waktu. Kata Qadhi Abu Bakar lagi, dia sebut lagi kata Qadhi Abu Bakar, dia kata kenyataan ini kalau kita tengok fenomena ini kalau kita perhati daripada awal, kalau kita ikuti perbincangan, sebenarnya jelas riwayat-riwayat yang ada yang kita temui dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang suasana keadaan yang melingkungi zaman Sayyidina Uthman sehingga dia terbunuh tu, khususnya 6 tahun terakhir. Jelas kalau kita tengok bahawa sebenarnya tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Fakta dia. Yang kedua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak membiarkan Sayyidina Uthman dibunuh sebenarnya. Bahkan ada berlaku tentangan kecil daripada sahabat, tapi Sayyidina Uthman tidak benar. Bahkan Sayyidina Uthman kata pada hamba-hamba, dia adalah hamba-hamba dia. Hamba-hamba dia ni maksudnya orang-orang yang berkhidmat kepada dia, ataupun setengah ulama kata memang hamba sungguh lah. Sayyidina Uthman kata, mana-mana hamba yang menyarungkan semula pedai dia, muka hamba dia nak pertahankan dia. Sayyidina Uthman ni hamba dia gemuk mat tu. Waktu baju comel, dia jaga sepanak dia hamba. Dia ui pendidikan. Walaupun hamba pun, dia kata mana-mana hamba yang sarungkan kembali pedai dia, semua merdeka. Dia tak suri hamba dia mati kerana mempertahankan dia. Sebab sana lah. Kalau kita dia nak makan nasi lauk pagi dengan Nabi, kalau dia tak mati tak boleh. Sahabat pun tak jumpa Nabi dalam keadaan daga-daga gini, dalam keadaan sedar gini, mimpi. Tak ada satu pun riwayat sahih menyebutkan sahabat Nabi jumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedar. Ada mimpi. Mimpi itu pun kriteria dia ada. Bukan mimpi kat Nabi lah, tidak juga. Tapi dalam keadaan sedar gini tak ada satu riwayat yang sahih pun. Lepas tu kalau ada orang dakwa dia kata dia jumpa Nabi dalam keadaan sedar, itu semata-mata dakwah lah. Kalau hadirat nak percaya, percaya. Kalau hadirat tak percaya, tak percaya. Saya tak percaya. Cuma kalau ada berasa nak percaya, itu hak masing-masing. Percaya lagi, nak percaya tak? Cuma saya tak percaya. Sebab ada seorang ustaz tu, dia kata pasal cari dalil lalu pelawak Inggris ni. Ada dakwah gitu. Jumpa Nabi tu, kalau Nabi mari depan dia. Jangan mari. Tidak mustahil, tapi benda tu kita kena tengok, kita kena pergi Quran dengan hadis. Sesat masalahnya. Jadi kalau mimpi, boleh berlaku pada siapa-siapa. Kalau mimpi, ramah mimpi ni, boleh, tak ada pelik tu. Tapi kalau kau mari dalam keadaan sedar, siapa dia pun terkejut. Siapa kita tanya orang nak ceng mana? Nak ceng mana Nabi? Dia pun terkejut. Jadi gitu. Dan sahabat Nabi sebenarnya mengikut Qadhi Abu Bakar berdasar pada riwayat yang diteliti. Dia kata sebenarnya wala qa'ada'an, sahabat Nabi tidak menjadi penonton kepada peristiwa Sayyidina Uthman ini, tidak. Cuma antara faktor yang disebut oleh ulama kenapa Sayyidina Uthman menghalang para sahabat mempertahankan dia, salah satu faktornya kerana dia sendiri nak mati syahid. Dia sudah terima dah takdir dia berdasar pada hadis Nabi, seperti yang kita sebut sebelum ini.
Dan dia sudah mimpi bahawa seolah Nabi redha kematian dia. Saya kata besok kita temu. Siapa dia ada? Sayyidina Abu Bakar. Ada sekali dalam mimpi Sayyidina Umar. Waktu dia suka benar. Orang sebab Sayyidina Utsman dia suka tu lagi. Yang ketiga ni ulama kata sebab dia pemimpin. Kerana dia pemimpin pada waktu itu, dia tengok keadaan musuh yang lebih ramai 5 kali ganda. Sekarang sahabat Nabi setengah katanya, walau istansara ma ghalaba alfun aw 4,000 غرباء 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. Tetapi mampukah mereka mengalahkan? Mereka ni 4,000 atau 4,000 lebih. Nak mengalahkan 20,000 tentera bersekutu yang mari daripada beberapa buah negara. Nak pergi segar Sayyidina Osman. Kalau mereka lawai juga, sebenarnya mereka melemparkan diri mereka ke lembah kebinasaan. Sayyidina Osman tak wui. Kita tengok bagaimana beberapa riwayat yang mana Sayyidina Osman sebut dengan tegah, bukan main-main. Jadi dalam kisah ini ulama berselisih pendapat lah. Berselisih pendapat pada boleh ke lagu tu? Bolehkah kita biarkan diri kita tanpa kita mempertahankan diri kita bila kita diserai dan sebagainya, seperti Sayyidina Osman. Sedangkan dia ada juga kekuatan, dia tu pemimpin. Lepas tu sahabat Nabi pun akur dengan kata-kata Sayyidina Osman. Jadi hak ni para ulama berselisih pendapat. Setengah kata hak ni untuk Sayyidina Osman sebab ada hadis khusus tentang dia. Tak apalah, orang lain tak lewat gini. Kalau dia boleh lari, dia lari. Tu. Tetapi ke mana pun ulama sebut boleh seorang tu nak mempertahankan diri dia. Kalau mati syahid, ada hadis ya. Tak ada masalah. Sebab tu ulama kata hak ni kita tak usah bincang lah. Daripada kita duk bincang Sayyidina Osman buat gitu diseguru pekoh ke mana, kita ni setara mana berjuang untuk agama. Baik bincang tu ulama kata. Kita nak bincang Sayyidina Osman ni, dia ni betul ke tidak, cerdik ke tidak, salah ke tidak, tak misalnya kita sehingga tercedera nama-nama sahabat misalnya. Betul ke sahabat ni teruk, macam mana sahabat ni boleh membiarkan khalifah dibunuh atas rumah dia sendiri, sahabat Nabi pada waktu tu. Semua kita kata kaki-kaki perai belaka tu, belaka tak boleh melawan apa-apa ni. Sedap kita kata. Kita tak ada di zaman tu. Cuba baca riwayat. Lama mana sahabat tu duduk di Mekah pada waktu. Duduk Mekah sahabat masa tu. Sebab dia tinggal sikit di Madinah ni. Lepas tu orang duduk di Madinah ni sebenarnya ramai orang-orang awam, ramai, lebih ramai ni. Kata Qadi Abu Bakar lagi dalam kitab dia, sebab dia ni buat kajian khusus. Dan buku dia ni buku terbaik lah, Al-Awasim itu. Buku terbaik dalam membicarakan konflik yang berlaku di zaman sahabat. Yang terbaik kitab Qadi. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku baru, bila mereka nak menghuraikan, nak memperjelaskan cerita-cerita, insiden-insiden yang berlaku zaman Sayyidina Uthman, mereka tak tinggal Ibnul Arabi, Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia tak tinggal kita Al-Awasim minal Qawasim. Membangun di atas keruntuhan itu. Kata Qadi Abu Bakar yang membuat kajian khusus lah perkara ni, dia kata melalui riwayat ni hasil kajian dia dan ulama-ulama lah. Tapi orang ni dia sebab dia kajian dulu. Dia kata Sayyidina Uthman bin Mazlum adalah sahabat Nabi yang teraniaya. Pembunuhnya tidak ada hujjah, dan para sahabat tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Tak ada seorang pun sahabat yang terlibat membunuh Sayyidina Uthman. Semua mereka tidak. Kalau ada pun adalah anak Sayyidina Abu Bakar seorang pernah pergi pada itu kerana anak Sayyidina Abu Bakar ada. Tapi dia tak bunuh. Tapi dia pegang janggut Sayyidina Uthman. Dia pergi pegang janggut Sayyidina Uthman. Ada Abdullah, dia pergi pegang janggut. Kerana dia terpengaruh dengan fitnah. Kena fitnah ni adik-beradik pun jadi putus keluarga. Fitnah ni besar tak besar fitnah ni. Ingat kecil ke fitnah ni kalau kena. Tak kelik mau bapa mati pun tak lagi. Fitnah tu dia fitnah saka baru tu. Allah uji dengan saka, tak kelik dah semua. Rela tak setuh mak, tak kelik, mati dia tak ya mati. Aku atas aku kelik, tak hidup dah tak. Kira dia fitnah saka, tak cukup diwasa tak adil sikit amat dia bagi. Tu ya. Ni ada juga fitnah pula. Orang cerdik pun tak ada nak make it. Fitnah ni besar tak besar. Adalah anak saya bakal pernah pegang janggut Sayyidina Uthman. Sampai Sayyidina Uthman kata dia,
Sedih Sayyidina Osman. Muka tu macam anak dara dia. Dia kata kalau lah ayah tengok muak gini kakku, sedih benar dia. Jadi katanya dalam riwayat sebut terlepas dia lepas lagi selalu anak sama Makkah. Lepas tu dia jerit. Lepas tu ya kalau ada tiba. Tak ada satu riwayat pun kata sahabat kau ya tetok dia ke perai, tak ada. Tak usah cari. Qadi Abu Bakar dia khijat dia duk cari, duk teliti setiap riwayat, dia kata tak ada. Kalau ada pun tu dah pegang janggut. Tapi bila Sayyidina Osman sebut gitu, sedih benar ya kalau mu tengok wak aku lagu ni. Masa saya mengaji Tok Guru Mufti Besar Kelantan, dia baca cerita ni kan, joget basah janggut dia. Almarhum Tuan Guru Mufti Besar Kelantan. Masa saya mengaji dia cerita tentang Sayyidina Osman, dia baca tu cerita tu cap-cap cuma nak ayatnya kesal jiwa kita mak Islam dekatnya dengan sahabat. Sampai basah jeruk dia baca buku. Kesal. Memang kalau kita baca pun tengok takdir Tuhan. Orang hebat tu semua, orang yang dijamin masa dulu setahun di atas dunia ni. Tak pelik hati-hati. Boleh berlaku pada siapa? Pada sahabat Nabi yang begitu mulia, boleh berlaku gitu. Siapa kena bunuh. Semua tu berlaku bukan kerana bukan kerana peribadi. Dia tu nak mempertahankan agama. Dia kata dia tak akan pecah baju khalifah yang dia pegang, dia tak akan pecah. Kenapa? Kerana Nabi tak bui. Jelas hadis sahih, Nabi tak bui. Jangan mungkin nak pertahan sampai mati. Maknanya Nabi bui bayan medah pada dia. Memang Nabi sebut kamu mati dibunuh dengan zalim. Memang Nabi sebut dalam hadis. Dan kita telah sebut dah sebelum ni hadis. Kemudian disebutkan lagi berdasarkan kepada kenyataan sahabat. Ni kenyataan sahabat. Banyak hadis ni, cuma dia mari dalam bentuk ringkasan. Dia kata ke mana? Dia kata sebenarnya Sayyidina Uthman ini, kalau kita nak tengoklah kenapa, cuba kita tengok. Kalau orang yang bunuh Sayyidina Uthman, dan kita tahu bahawa Sayyidina Uthman itu, siapa dia Sayyidina Uthman? Lam ya'ti bimunkarin la fi awalil amri wala fi akhir, wala ja'a as-sahabah bimunkirin, wa kullu ma sami'tu min khabarin batilun iyyaka an taltafita ilaih. Tu kata Ibn Arabi. Ni katakan nasihat dia. Baik, kamu kena tahu siapa Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yang tidak melakukan perkara mungkar dalam pemerintahan, mula ketika hari pertama dia menjawab jawatan khalifah dan sampai akhir hayat dia tidak boleh disebut benda mungkar yang dia buat. Tak ada riwayat sahih. Kata cucu dia, bahkan ada disebut kan, Sayyidina Umar pun berlaku. Kata dia makan duit zakat je. Anak cucu dia tak ui zakat. Sayyidina Uthman. Itu bohong. Semua cerita tu tak betul lah. Kata Sayyidina Uthman makan duit zakat. Kata Sayyidina Uthman ni gila tino. Itu cerita Syiah tak kira. Dah jalan. Tak ada sah pun saya. Sebab tu dia kata, bahkan anak Sayyidina Umar sendiri, Abdullah, dia kata, Aku tengok aku berada di zaman pemerintahan Sayyidina Umar daripada hari mula-mula dia masuk jabat menteri besar lah, kita kata jabat khalifah, hari mula-mula sampai dia kena bunuh. Aku tak tahu dia buat benda mungkar. Padahal aku tengok, aku duduk situ. Dia ni ahli, orang penting dalam kerajaan. Abdullah bin Umar orang ahli besar, salah seorang mufti dia tu, didoa oleh Nabi SAW. Abdullah bin Umar, aku sendiri dia sebut. Sebab itulah Qadi Abu Bakar kata tak ada, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menolak Sayyidina Uthman. Dia kata Sayyidina Uthman buat, cuma ada tak setuju dari segi polisi, itu ada. Tak setuju dari segi polisi pemerintah, itu bukan benda mungkar. Itu benda mungkar. Saya tak setuju awak buat gini, molek-molek pintu masjid kita buat apa ni. Bagi-bagi lagu tu ada lah berbeza pendapat. Sekadar tu tak ada. Lepas tu dia kata, ni kata Qadi Abu Bakar, wa kullu ma sami'tu min khabarin batilun, dan setiap cerita yang memburukkan Sayyidina Uthman ni lah, kata dia tu hilang akhlak, hilang moral Sayyidina Uthman, semuanya adalah batilun, palsu lah, tak betul lah. Dia sebut lagi ni kata-kata dia, iyyaka an taltafita ilaih, berwaspadalah, jangan hiraukan riwayat-riwayat itu. Jangan tengok. Ni kita kata Qadi Abu Bakar kata ulama lain, dulu pada dia Khatib Baghdadi kata gitu juga, semua palsu dia kata.
Tu pekat ahli sirah lah tu, Khatib Baghdadi. Misalnya saya nak ambil lagi riwayat lain. Sabit juga riwayat sebagai fakta tambahan bahawa Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, siapa dia Abdullah bin Az-Zubair ni? Cucu Sayyidina Abu Bakar, Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ni kan isteri suami kepada Asma lah, kakak Aisyah tu. Abdullah ibn Zubair hak perang dengan Hajjaj, hak mati tepi Kaabah. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma, dia kata kepada Sayyidina Uthman, inna ma'aka fid dar isabatun mustabsirah bi yansurullah bi aqalla minhum fa'adhina lana faqala udhkurullah udzakkirullah rajulan araqa li daman. Jadi Abdullah ibn Zubair kata kepada Sayyidina Uthman, dia kata inna ma'aka fid dar, sesungguhnya lama dari kalangan orang-orang Islam ni yang berada bersama engkau sekarang ni di rumah ni lama, termasuk dia sendiri lah, termasuk anak Sayyidina Ali Husain ada belaka maksud Marwan pun ada, tabi'in. Kami akan tolong engkau kerana Allah, walaupun kami sikit bi'aqlamin, walaupun kami ni bilangan sikit berbanding mereka lebih ramai, tapi kamu tetap fa'adhinan, izinlah kami, arahlah kami, maksud dia. Apa jawab Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman kata, tak payah, aku akan memberi peringatan kepada orang yang akan menumpahkan darah aku bahawa dia adalah melakukan maksiat. Waktu dia nak ayat, dia kata aku tak payah. Bahkan aku nak beri peringatannya kepada orang yang nak bunuh aku. Dia kena ingat, dia bunuh aku ni kerana apa? Seolah kalau kita nak tambah, kalau dia bunuh aku ni, aku mati syahid, dianya mati ke dia? Apa dia dapat? Nak tazkirah tu. Kata Salih bin Abi Salih, ni tabi'in besar juga. Wa qala Salih bin Abi Salih, Salih anak Abi Salih. Orang nama ni. Dia kata nahana Uthman an qitalihim falau adina lana la darabnahum hatta nukhrijahum min aqtariha. Intaha kalamul qadi Abu Bakr al-Awasim min al-Qawasim, muka surat 129 dengan 141. Kata Salih bin Abi Salih, Sayyidina Uthman larang kami memerangi mereka. Kalaulah dia izinkan kami, pasti kami akan berperang dengan mereka sehingga kami mengeluarkan mereka, target dia daripada bumi kami. Intaha kalam qadi Abu Bakr. Dan ada diriwayatkan Sayyidina Uthman kata, saya sebut tadi, annahu qala li raqiqih, Sayyidina Uthman kata kepada hamba dia, man aghmada sayfahu fahuwa hurrun. Ini disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Hafiz Ibn Kathir, tokoh sirah dulu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada disebut ketika hari Sayyidina Uthman nak dibunuh tu, hamba-hamba dia mempertahankan dia, semua pegang pedang. Sayyidina Uthman kata, man aghmada sayfahu fahuwa hurrun, siapa dia yang menyarungkan kembali pedang-pedang dia, maka dia merdeka. Sayyidina Uthman isytihad dia ni merdeka. Sebab apa? Sebab kalau dia mati, hamba dia ni dia jadi boleh diwarisi oleh anak-anak dia. Sebab hamba ni macam harta kan. Bila dia kata merdeka, maknanya lepas dia mati tak jadi saka dah hamba ni, tidak menjadi harta pusaka. Maknanya bila Sayyidina Uthman mati, hamba dia bebas seperti kita, seperti orang lain. Tengok tu Sayyidina Uthman, maknanya dia bukan saja-saja serius Sayyidina Uthman ni nak supaya sahabat dan orang-orang yang nyokong dia, orang Islam nyokong dia ni jangan mempertahankan. Memang dia kata dia akan mati hukuman. Dia yakin dengan hadis Nabi. Kata Hafiz Ibn Kathir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, kata Hafiz Ibn Kathir hasil daripada kajian dia, misalnya ada setengah-setengah ahli sirah menyebutkan bahawa ada sebahagian sahabat menyerahkan dia. Ada dalam riwayat Hafiz Ibn Kathir kata, ada dalam riwayat kata ada sahabat yang pegang Sayyidina Uthman, dia serah pada pemberontak dan dia reda, bunuhlah. Sebab dia kata Sayyidina Uthman itu, fahadha la yasihu an ahadin min as-sahabah bal kulluhum karihahu wa maqatahu wa sabba man fa'alahu walakinna ba'dahum yawaddu law khala'a nafsahu min al-amri ka'ammar bin Yasir wa Muhammad bin Abd wa Umar bin Al-Hamaq wa ghairihim. Kata Hafiz Ibn Kathir, dia kata semua cerita ni tak
betul. Tidak ada satu riwayat yang sahih pun yang menyebutkan mana-mana sahabat, seorang pun tak ada sahabat yang melakukan yang demikian. Bahkan semua sahabat marah dan membenci dan mengutuk orang yang telah melakukan perkara itu kepada Sayyidina Uthman. Tetapi tidak dinafikan, kita boleh terima kalau ada hak sebut sahabat, misal Ammar bin Yasir, Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Silap saya, ni bukan Abdullah, Muhammad bin Abi Bakar dan Umar bin Hamaq. Ni tiga orang. Hal di sebelah ni ada Ammar bin Yasir, anak Sayyidina Bakar sendiri, iaitu Muhammad bin Abi Bakar, dan Umar bin Hamaq. Dah ada lagi beberapa orang lain, tapi tak ramai. Hak ni dia hanya nak supaya Sayyidina Uthman letak jawatan je. Ada sebut gitu sekarang tu je. Dan Ammar bin Yasir, Muhammad bin Abi Bakar, Umar bin Hamaq ni, dia tak ada riwayat menyebutkan dia terlibat dalam pembunuhan. Hak kata dalam riwayat kata dia minta supaya Sayyidina Uthman letak jawatan, atau ada. Tu je. Tapi nak kata terlibat dengan pembunuhan, sebab ni lah Muhammad bin Abi Bakar terpengaruh dengan fitnah sampai dia pergi pegang janggut Sayyidina Uthman. Biadaknya cara dia masa tu. Dia ni anak sahabat ni. Tapi bila Sayyidina Uthman kata gitu, dia lari. Dia tak terlibat. Maknanya dia tak terlibat dengan pembunuhan itu. Dia lari. Bahkan dalam satu riwayat kata dia jadi ketar tangan dia. Dia terkejut. Maknanya pada waktu tu dia tak ada nak mikir. Teruk sangat fitnah. Bila dia pegang janggut, Sayyidina Uthman kata, kalulah ayahmu tengok sedih nak dia buat gini kat aku. Dia pun jadi ketar tangan. Dia pun lepas lari. Tu ada sebut. Sekarang tu ya. Kalau nak kata terlibat dengan bunuh, tak ada. Kita perhabis sikit lagi sebelum kita masuk ke lain untuk minggu seterusnya. Kata Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Ni juga kena ingat. Ni dia ni memang pengkaji sirah juga, Ibn Taymiyah ni. Kata Taqiyuddin Ibn Taymiyah, dia kata ni. Dia kata orang Islam yang terpilih. Sebab Ibn Taymiyah ni yang banyak acak kali. Benar ada kitab dia, kalau dia nak sebut sahabat, dia panggil khiyarul muslimin. Tu. Nak dia faham nah sahabat ni siapa. Dia kata khiyarul muslimin, orang-orang Islam yang terpilih, lam yadkhul wahidun minhum fi dami Uthman la qatla wala amara biqatlih. Dia kata tak ada seorang pun umat Islam yang terpilih, yang sahabat lah tu kalau dia kata gitu, yang terlibat, lam yadkhul wahidun, yang terlibat, tak ada seorang pun yang terlibat dari kalangan sahabat yang terlibat membunuh Sayyidina Uthman. Dan tidak ada yang terlibat memerintahkan supaya Sayyidina Uthman dibunuh, sama ada dengan lidah ataupun dengan surat. Tak ada. Sebenarnya wa innama qatalahu ta'ifatun minal mufsidina fil ard min awbashil qabail wa ahli fitan wa kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu yaqul Allahumma al'in qatalata Uthman fil barri wal bahri was sahli wal jabal. Bahkan sebenarnya yang membunuh Sayyidina Uthman adalah kelompok yang orang yang melakukan kefasadan di muka bumi. Sama ada mereka itu terdiri daripada kabilah-kabilah gasar ataupun pembawa-pembawa fitnah di muka bumi. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Allahumma, Sayyidina Ali pernah doa, Allahumma al'in qatalata Uthman, laknatlah pembunuh Sayyidina Uthman, sekiranya mereka berada di daratan atau di lautan, sekiranya mereka berada di tanah rata atau berada di bukit bukau. Sampai begitu Sayyidina Uthman doa pada pembunuh Sayyidina Ali doa. Ni Sayyidina Ali kata laknatlah pembunuh Sayyidina Uthman. Tak kira dia duduk di daratan ke, di lautan ke, di tanah rata ataupun di bukit bukau. Sampai begitu Sayyidina Ali. Ini tersebut dalam kitab Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah. Kitab ni lah juga kitab yang paling kuat sekali Imam Ibn Taymiyah waktu fakta tentang kebiadaban Syiah terhadap sahabat, dalam kitab Minhajus Sunnah itu. Kata Qadi Abu Bakar lagi, gitulah, lebih kurang tadi Hafiz Ibn Hajar. Tu kitab ni dia mari kata-kata Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, bukan Al-Asqalani. Ni Hafiz Ibn Hajar dia ada dua. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani waktu dia mahir, dia cenderung dalam bidang terkedepan, taqaddum dalam bidang hadis. Ni Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia taqaddum dalam bidang, dia kedepan dalam bidang fiqh. Ni Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami
ahli fiqh terkenal, hebatlah. Dan dia ni pun ahli sirah juga. Tapi hasil kajian dia kata, dia sebut, dia simpulkan begini. Tuan kita ni pun dia mari penutup cerita tajuk ni, dia mari kata-kata Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami. Kata Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata wa fi qissati maqtali Uthman asya'un kathiratun lam tasihha fala taghtarru biha. Sebenarnya kisah tentang pembunuhan Sayyidina Uthman ni banyak sungguh riwayat yang tidak sahih. Banyak sungguh riwayat yang tidak sahih. Fala taghtarru biha. Jangan kamu terpedaya dengan riwayat-riwayat itu. Jadi ulama salaf kita dulu minta supaya kita diingatlah hadirat. Kalau boleh nak kecek kita sahabat, khusus yang menyebutkan kita peribadi sahabat, kita kena berwaspada. Dia ni lebih mulia daripada ayah-ayah kita. Dia ni lebih mulia daripada ibu-ibu kita. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kena beringat benarlah. Jadi tujuan kita bincang ni nak supaya kita dapat gambar yang sebenar. Biar umat Islam dia ada maklumat tentang ni. Kerana demo ni lah yang bermati-matian perang. Siapa rosak, cedera, siapa mati, cacat, siapa mati, sahabat hok lumpuh, siapa mati, ramah perang. Apa tu? Nak bawa Quran pada kita baca ini mudah ketemu tu tak? Kita baca, nak boleh sahabat kita. Itulah jalan yang terpaksa ditempuh, harga yang terpaksa dibayar oleh sahabat Nabi. Jadi kita kena tahulah cerita mereka. Dan di tengah-tengah tu banyaklah ramailah musuh-musuh Islam nak merosakkan nama mereka. Sebab apa? Dia nak merosakkan hujah kita. Orang yang mempertahankan agama. Sebab itulah ulama-ulama kita, Imam Syafi'i kata sahabat ni juz'un minad din, sebahagian daripada agama dia. Kita kena tahulah. Jadi insya-Allah kita akan bincang semula selepas baru. Lepas ni satu tajuk penting. Hak ni perlu kita faham. Bagaimana boleh terbunuh Sayyidina Uthman di Madinah? Sedangkan di Madinah tu ramai di kalangan sahabat-sahabat besar. Itu kemuskilan dia. Dia akan jawab dalam kitab. Memang kita timbul persoalan tu. Macam mana boleh tanpa berlaku peperangan, tanpa berlaku tentangan daripada sahabat, tiba-tiba Sayyidina Uthman mati? Kalau perang dulu kita boleh terima. Sahabat perang mati, mana sahabat perang ni tak ada berlaku tu. Kemuskilan besar tu. Dan inilah yang digunakan oleh Syiah dalam kitab. Tengok penakut sahabat, pengecut sahabat. Nabi boleh dia biar khalifah Islam mati dibunuh di hadapan mata dia. Sayyidina Ali ada, Aisyah ada. Aisyah lepas tu gitulah dia kata, tengok Aisyah kalau dengan Sayyidina Ali kak, dia duduk depan kali perang dalam peperangan Jamal. Tengok dalam kitab dia sebut. Sebab tu tuan kita ni dia mari. InsyaAllah kita akan bincang selepas ni bagaimana boleh berlaku, apa tindakan sahabat doa ke dia. Kita boleh tanya. Itu tajuk. InsyaAllah kita bincang selepas ni InsyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.